Dentist kan, dia boleh tahu tak saya gosok gigi ke, bila last kali saya gosok gigi, saya tak floss ke, dentist boleh tahu tak? So nak tahu tak jawapan dia, ya ataupun tidak? Jawapan dia sebenarnya adalah boleh jadi dua-dua. Dia boleh jadi ya dan boleh jadi tak. Okay, sebenarnya konsep dia adalah sama je macam korang pergi cek kesihatan ataupun korang pergi baiki kereta dekat mekanik sebagainya. So apa yang pemeriksa ataupun apa yang dentist tengok tu adalah sebenarnya adalah hasil daripada apa yang korang buat. Tapi to know exactly apa yang korang buat sebenarnya, it still depends on you. Maksudnya kalau orang tu kata kadang-kadang satu patient tu dia datang ditunjukkan hasil dalam mulut dia ada banyak plak contohnya, ada banyak lubang dan sebagainya, tapi kita tak boleh kata yang patient tu datang dia memang tak mengamalkan amalan penjagaan gigi yang sihat sepanjang hidup dia. Tak boleh nak kata macam tu. Sebab apa? Sebab kita tak tengok realitinya dia ni betul ke tak gosok gigi yang betul. Tapi ada beberapa benda yang dentist akan tengok dalam mulut kamu, dalam mulut setiap patient dia untuk menentukan sama ada patient tu sebenarnya mengamalkan gaya hidup ataupun pembersihan gigi yang sihat ataupun tidak. Sebab nak tak nak, kebanyakan penyakit dalam mulut ni adalah disebabkan oleh penjagaan mulut ataupun penjagaan gigi yang tak berapa nak okey. So that's why dentist ni kena detect lah apa problem dia dan sebagainya. Dan dentist ni sebenarnya kena verify juga dengan patient tu, betul ke guna berus gigi yang tak sesuai, betul ke guna teknik yang tak sesuai. So dentist still kena tanya dekat patient tu sendiri. So ada 3 main thing yang sebenarnya dentist tengok dalam mulut anda untuk tentukan yang betul ke yang patient tu sebenarnya jaga kebersihan mulut dia. Okay, yang pertama adalah plak gigi. Plak ni sebenarnya bukanlah makanan ataupun dia bukanlah cebisan-cebisan air liur sahaja. Plak ni sebenarnya adalah bila makanan duduk lama dekat dalam kita punya mulut. So bila ada bakteria ni melepaskan toksin. So toksin ni lah yang menyebabkan dia berkumpul semua tadi, dia menyebabkan dia melekat dekat mulut. Dia melekat dekat kita punya gigi. So bila dia melekat dekat kita punya gigi, kita kumur lah banyak mana pun memang tak akan keluar plak ni. Okay, so plak ni bila kita check dekat patient, kita nampak ada banyak plak, kita boleh kata oh mungkin dia punya cara pembersihan tu agak tidak berapa efektif. Tapi kenapa plak ni kita boleh kata mungkin boleh reliable in some patient tapi mungkin tak reliable in some patient? Sebab ada setengah patient yang saya cerita tadi, dia gosok gigi exactly before nak jumpa dentist sahaja. Sebelum ni tak gosok gigi pun. So patient yang macam ni memang dia datang plak dia akan okey. Tapi sebenarnya ada satu sudut lagi yang perkara kedua dan ketiga yang kita tengok ni yang memang kita boleh nampak kesan terhadap dia punya tabiat tu lah. Yang kedua adalah yang kita tengok pada dia punya lubang gigi. Okay, so benda ni, lubang gigi ni berlaku dalam jangka masa yang lama, dan lubang gigi ni pula bukanlah benda yang boleh senang untuk kita reversekan dia balik. So that's why kita boleh tahulah mungkin ada tabiat dia pada waktu dulu yang menyebabkan jadi lubang gigi. Dan yang ketiga, kita akan tengok dekat kawasan gusi. Kawasan gusi kita ni adalah kawasan yang paling cepat sekali nampak tanda inflammation. Inflammation ni maksudnya bila berlakunya any kotoran, any infection, so dia menyebabkan bakteria lepaskan toksin dekat kita punya gusi. So gusi tu akan jadi inflame. Macam mana nak tahu gusi tu inflame? Bila kita nampak gusi tu ada yang merah-merah, kita nampak gusi tu ada yang bengkak, nampak macam besar sikit daripada biasa. Dan orang biasa yang bukan dentist tak boleh nampak pun benda ni. So hanya dentist yang memang dah di-train mata untuk tengok beza normal punya gusi dengan gusi yang inflame, biasanya boleh bezakan antara dua ni lah. Gusi ni adalah yang paling cepat infected macam saya cakap tadi, dan dia yang paling lambat sekali untuk sembuh. Okay, so konklusi dia yang pertama sekali, macam saya cakap, jangan takut untuk jumpa dentist. Jangan rasa macam dentist tu judge pula. Percayalah, kita orang ni jumpa banyak patient sehari. Kadang-kadang kita orang dah lupa dah dia punya gigi macam mana kan. Unless on dental chair, tengok patient, oh baru ingat, okay ni patient yang ada problem ni. Dan yang kedua, memang betul dentist memang akan cek kesihatan kebersihan mulut anda, tapi itu semua untuk kebaikan masa hadapan juga. Sebab kebanyakan penyakit yang berlaku dalam gigi, berlaku dalam mulut, pada gigi dan sebagainya adalah berpunca daripada kebersihan penjagaan gigi itu sendiri. So, jangan takut jumpa dentist